Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. First of all, Pika nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini, dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Jadi, untuk video malam ni, Pika akan kongsikan dengan korang semua tentang kisah seram yang berlaku di sekitar Jalan Bukit Ampang, Hulu Langat. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Seperti biasa, sebelum Pika memulakan sesuatu kisah seram tu, Pika akan explain dulu sedikit sebanyak ataupun seberingkaslah tentang sesuatu kawasan tu. Dan sebenarnya Bukit Ampang Hulu Langat ni merupakan satu kawasan yang sangat famous di kalangan orang yang berada di sekitar KL ataupun di kawasan Selangor sebagai satu spot untuk lepak pada waktu malam yang sangat cantik. Sebelum ni Pika tak pernah pergi, tapi selepas Pika dapat email daripada salah seorang daripada subscriber Pika, iaitu Fatin Widi Wahidah. So, terima kasih pada Fatin sebab sudi untuk kongsi kisah seram ni dekat Pika. Selepas Pika dapat email tu, okay, dah lama sebenarnya email tentang kisah ni, Pika terus rasa macam aku tak pernah pergi pun dekat Bukit Ampang tu kan. Jadi Pika pun pergilah ke sana untuk tengok sendiri kawasan Jalan Bukit Ampang ni. Sebab tu bila nampak ada gerai buka tu macam best pula kan kalau turun makan macam tu kan. Sekali bila nak turun tu hujan pula. Lepas tu Pika pun teruskan je lah kan. Sebab macam tak jadilah nak stop sebab hujan kan. So Pika pun pergilah U-turn. Dan masa Pika U-turn tu, once bila U-turn kan, Pika sangat terkejut sebab Pika nampak dekat sebelah bahu jalan ni, dia ada macam satu tempat macam sampah tau. Dekat situ Pika nampak something. Dan bila Pika tengok betul-betul kan, rupanya Pika jumpa babi hutan. Korang mesti ingat Pika nampak makhluk lain kan? Tak, Pika jumpa babi hutan. Sorry lah kalau Pika sebut perkataan tu kan, tapi tu nama dia, nak buat macam ni kan. But anyway, kisah ni dah pun panjang sangat Pika introduce. So sekarang kita sambung balik tentang Bukit Ampang ni. Okay. Sebenarnya Jalan Bukit Ampang ni, kalau dulu-dulu dia ada satu tempat tu, Lookout Point Ampang dia panggil tempat tu. Dulu tempat tu memang ada restoran. Dan sangat popular lah. Tetapi katanya pada tahun 2012, kawasan restoran semua tu terpaksa ditutup atas faktor keselamatan. Dan daripada apa yang Pika baca daripada mengikut sumber berita harian, dulu tempat tu yang menjadi tempat tumpuan pengunjung, sekarang dah jadi tempat tidur anjing dan kera. Kera? Dah lama tak sebut perkataan tu kan? Dan juga tempat penagih dadah dan juga orang untuk melakukan maksiat macam tu lah. So korang boleh imagine lah kan, bagi yang tak pernah lagi sampai ke kawasan Bukit Ampang tu, korang boleh imagine lah kawasan tu macam mana sekarang. So sekitar tahun 1990-an dulu, kawasan ni dia tak ada lampu sangat macam sekarang. Jadi tempat tu lagi suram. So that's why lah banyak yang orang pernah kongsikan antara makhluk yang paling famous yang selalu orang nampak dekat kawasan tu adalah yang suka melompat tu. Kadang-kadang tengah drive kan, sekali nampak benda tu duduk terbang. Bukan terbang, dia duduk melompat dekat bahu jalan. Korang tahulah kan, sipo tu kan, dia duduk melompat dekat tepi bahu jalan tu. Kadang-kadang dia melintas jalan, tak pun kadang-kadang dia menumpang kenderaan. Tu antara benda yang famous yang selalu dikongsikan oleh orang yang selalu lalu dekat kawasan tu lah. Dan Pika juga pernah jumpa ada seorang ni, dia kongsikan dia pernah satu family pergi naik dekat kawasan guna jalan Bukit Ampang tu lah. Sekali masa dekat nak sampai tu, dekat kawasan macam nak ke puncak sikit tu kan, macam jam sikit jalan tu. Banyak kita berhenti. Mula-mula dia dengan family dia ni ingatkan yang ada accident tau dekat kawasan tu. So bila dia orang stop, dia pergi tengok kan, rupa-rupanya kereta yang paling depan ni terpaksa stop sebab salah seorang daripada ahli keluarga dia, perempuan, kena rasuk dekat tengah-tengah jalan tu, dekat kawasan Bukit Ampang tu. Bayangkan kena rasuk, budak perempuan tu keluar, lepas tu cakap-cakap tanah, bercakap dalam bahasa yang orang lain tak faham.
Memang kena rasuk lah, senang cerita macam tu. So that's why dekat situ orang kata memang tempat tu sangat keras. Okey, yang tu tadi adalah serba sedikit benda ringkas tentang kawasan Bukit Ampang tu. So sekarang Pika nak kongsikan dengan korang semua kisah seram. Ada 2 kisah seram yang dikongsikan oleh Fatin Widi Wahidah melalui email dia dekat Pika. Okey, mengikut dalam email Fatin tu, kisah yang pertama ni sebenarnya dikongsikan oleh sepupu dia yang bernama Awin. Awin ni dia merupakan salah seorang daripada student dekat sebuah kolej di Taman Maluri. Jadi kebiasaannya bila dia nak balik ke rumah dia dekat kawasan Hulu Langat, dia memang akan gunakan laluan utama lah. Tetapi pada malam tu dia tak tahu kenapa dia terasa seperti nak gunakan jalan kononnya macam shortcut lah. So masa tu bayangkan sekitar jam 10.30 malam macam tu, dia pun gunakanlah jalan tu kan. Masa on the way dia nak naik tu okey lagi sebab masih lagi jumpalah beberapa kereta kan. Sama macam Pika hari tu pun masa on the way naik memang ada lagi lah kereta-kereta tu kan. Tapi once bila sampai dekat nak atas-atas sikit, kita mula perasan yang jalan tu makin lama jadi macam makin gelap. Lagi suram dengan lampu jalan pun korang biasa, korang faham lah kan. Kalau kawasan bandar pun kadang-kadang lampu jalan tak berapa nak ada kan. Ini kan pula dekat kawasan Bukit Ampang tu. So memang gelap jalan tu. Okay. Dan Awin ni pula masa tu dia cuma berpandukan pada lampu kereta dia sahaja. Jadi mula-mula masa dia drive tu tak ada apa lagi perasaan seram tau. Walaupun dia tahu yang kawasan tu agak keras kan. Biasalah kalau orang kawasan KL, Selangor semua ni, kebiasaannya yang menggunakan jalan tu, mereka tahu jalan tu keras. Tapi kadang-kadang kita bila terasa seperti nak lalu juga jalan tu, ada keberanian, kita lalu je lah kan. Mula-mula si Awin ni dia tak ada rasa pelik tau. Sebab masa tu ada lagi kereta. Tapi bila lama kelamaan, semakin ke atas, okay, jalan dah semakin suram dan semakin gelap. Masa tu mulalah dia rasakan yang kereta dia ni semakin lama semakin berat. So masa tu dia terfikirlah kenapa kereta ni tiba-tiba jadi berat. Sedangkan masa tu jalan tu dah pun melepasi kawasan-kawasan bukit tu. Sepatutnya kalau macam bila kita mendaki bukit, macam berat tu tak macam normal lah kan. Tapi sekarang bukan di kawasan berbukit sangat pun, tapi dia rasa berat sangat. Walaupun dia tekan minyak, tapi kereta tu macam tak bergerak. Dia punya berat tu lain macam. So seperti biasa, kalau kita kan, bila kita drive dan kita rasakan yang kereta tu berat tiba-tiba, mestilah korang akan tertengok dekat side mirror ke ataupun cermin belakang tu kan, pandang belakang tu. So masa ni Awin ni bila dia rasa berat tu dan bila dia terdetik kenapa kereta ni berat kan, masa tu dia pun terpandanglah dekat cermin belakang tu. Dan korang tahu tak apa yang dia nampak dekat cermin belakang, dekat tengah-tengah tu? Dia nampak ada satu makhluk betul-betul berada dekat belakang, seat belakang kan. Dia nampak pocong. Pocong tu duduk statik macam tu. Bayangkan kalau Pika, tak tahulah Pika nak buat macam mana. Sebab dia kata memang dia boleh nampak dengan jelas lah benda tu memang ada dekat tengah-tengah tu. Korang bayangkan bila drive seorang pula tu kan, gelap, tak ada kereta kiri kanan, jalan berbukit, sambil cakap sambil meremang ni tau. Lepas tu nampak benda tu dekat tengah-tengah belakang. Tak ke macam benda tu memang seriously meremang lah kalau Pika kan. Jadi masa tu nak tak nak dia mestilah meneruskan perjalanan kan. So Awin ni dia teruskan lagi perjalanan seperti biasa. Dan dia juga adalah baca kan. Biasalah kalau kita bila dalam keadaan ketakutan, mestilah kita nak minta pertolongan daripada Allah SWT, betul tak? Jadi dia pun bacalah ayat-ayat yang dia ingat lah. Masa tu walaupun dalam keadaan ketakutan ni, dia teruskan perjalanan sampailah akhirnya Alhamdulillah dia nampaklah kawasan macam kawasan perumahan macam tu. Lepas tu mula nampak ada lampu-lampu jalan semua kan. Dan bila sekali dia pandang balik, dah tak ada dah makhluk tu. Dan masa tu bila makhluk tu tak ada kan, barulah dia rasakan yang kereta dia tu jadi ringan balik. Boleh bergerak balik. Nasib baiklah dalam kejadian ni benda tu tak ada buat apa-apa tau. Dan Awin ni pula bukan jenis yang macam menggelabah. Sebab kalau orang yang tengah menggelabah bawa kereta kan, bayangkan benda tu boleh menyebabkan dia hilang fokus dalam pemanduan dan mungkin juga boleh menyebabkan aksiden macam tu. Bahaya kan. Jadi dalam kejadian ni Pika boleh katakan yang Awin ni nak kata dia penakut tak juga, tapi dia jenis yang berani lah kan. Sebab yelah walaupun dia nampak benda tu
kan, dengan jelas dekat tengah tu. Tak adalah dia macam menggelabah masuk gaung apa, tak ada. Alhamdulillah sangat kat situ. So kat sini korang pernah tak kena benda macam tu? Mungkin korang boleh kongsikan dekat Pika di komen di bawah. So sambung balik kepada kisah si Awin ni tadi. Bila once dia tengok benda tu dah tak ada, dan lepas tu dia pun sampai ke rumah semua kan. Jadi bila sampai rumah, dia bagi tahu lah dekat mak dia, mak tadi kan Awin nampak makhluk tu dekat kawasan Bukit Ampang. Dia cerita lah dekat mak dia kan. Sekali mak dia cakap apa tahu? Padan muka. Siapa suruh lalu jalan tu waktu malam, seorang-seorang berani pula tu. Sebab jalan tu kan keras. Macam gitulah lebih kurang kan conversation di antara Awin ni dengan mak dia. Sebab rupanya mak dia ni pun dah tahu dah kawasan tu sebenarnya satu kawasan yang kalau boleh elakkan je lah guna jalan tu kan. Like lah kalau korang ramai-ramai boleh lah juga kan. Ni sorang-sorang kebiasaannya ada je jalan lain yang boleh dia lalu. Tiba-tiba malam tu terasa seperti nak gunakan jalan Bukit Ampang pula. Pelik kan. Tapi sekali terkena pula. Macam kisah yang kedua ni pula, kisah yang pendek, okey, yang diceritakan oleh mak si Awin ni pula. Okey, mengikut kata mak si Awin ni, dulu dia pernah pergi ke Pasar Borong Selayang sekitar jam pukul 3 pagi bersama dengan arwah suami dia. Maksudnya arwah ayah kepada Awin ni lah. Sebab kebiasaannya mesti korang pelik kan, kenapa orang nak pergi pasar pada pukul 3 pagi. Kebiasaannya bagi peniaga-peniaga, mereka pergi pada waktu tu sebab kebiasaannya pada masa tu barang tu ada yang lagi fresh, okey, dan lagi satu banyak yang baru sampai. Lebih kurang macam itulah senang cerita. That's why lah Pasar Borong Selayang tu kalau pukul 3 pagi pun dia masih lagi meriah. Kalau dululah, sekarang Pika tak pasti macam mana. Okey, so sambung balik pada kisah dia ni. Masa tu, masa mak dia lalu dekat kawasan Jalan Bukit Ampang tu kan, nak pergi ke Selayang tu, Pasar Borong Selayang tu, mak dia ni nampak ada seorang perempuan pukul 3 pagi dekat tepi jalan ada seorang perempuan yang pakai baju kebaya. Baju kebaya macam orang zaman-zaman dulu, baju kebaya ketat tu kan. Dan dia juga pegang payung tau. Tapi yang peliknya, payung dia tu bukan macam payung yang kita selalu nampak zaman sekarang ni. Dia macam payung zaman-zaman dulu tu. Payung kayu tu kan. Yang tu. Lepas tu, makcik dia ni macam pelik lah kan. Macam ada ke? Kalau kita pun mestilah macam perempuan ni nak pergi ke mana pakai baju kebaya, lepas tu pakai payung pula tu. So dia macam nak tanya arwah suami dia ni, tapi dia nampak macam arwah suami dia ni seakan-akan tak nampak benda tu. So dekat sini dia nak ceritakan yang sebenarnya dia seorang je lah yang nampak makhluk tu kan. Arwah suami dia ni tak nampak. So that's why lah arwah suami dia tak adalah menegur ke apa, cuma dia macam meneruskan perjalanan macam tak ada apa macam tu. So that's why lah dekat situ memang orang kata kalau dekat kawasan Bukit Ampang tu, kalau korang tak jumpa sipo tu yang melompat-lompat tu, ataupun dia menumpang, tak pun korang nampak benda terbang ke, ataupun kadang-kadang mungkin juga jumpa orang yang pakai baju kebaya berjalan dekat tepi-tepi tu. Yang tu Pika pun tak tahulah, wallahualam kan. Cuma kalau macam dulu-dulu, Pika pernah jugalah baca daripada newspaper ke apa kan, banyak juga sebenarnya kejadian jenayah dan juga orang suka buang mayat dekat kawasan Jalan Bukit Ampang tu. Sebab kawasan tu kan macam terpinggir tu kan, dekat bukit-bukit gaung. So banyaklah juga jumpa-jumpa mayat ke apa semua dekat situ. So that's why lah kot tempat tu jadi macam keras macam tu. Mungkinlah kan, wallahualam. So, macam mana dengan kisah yang Pika kongsikan dekat korang pada malam ni? Adakah korang rasa kisah ni adalah satu kisah menarik ke apa? So, apapun, jangan lupa untuk komen di bawah. So, seperti biasa, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share dan juga tekan butang subscribe di bawah bersama dengan tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Dan jangan lupa juga untuk follow Pika dekat Instagram Pika Storyteller. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.